dengan ucapan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada malam ini, malam yang kedua, malam Isra dan Mi'raj 28, malam ke-28. Alhamdulillah, pada malam ini majlis ini iaitu kita menjemput Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rusli, atau lebih dikenali dengan PU Pencetus Umat Faiz. Beliau merupakan mudir di Ma'at Tafis Pondok Rumi Sufi Jawi di Bandar Baru, Sungai Buloh. Berasal daripada Kelantan dan aktif berceramah, mengadakan pengajian sebelum dan selepas menyertai program Pencetus Umat. Jadi tanpa menyangka masa, dan ini saya jemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah Maghrib Khas berkaitan dengan Isra. Saya makan ya. Sakit telinga. Live juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul 'alim. Maha tersuci Allah dari Allah, Tuhan yang memperjalankan alam dengan aku mulai pada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang kami berkati lingkungan hikmahnya supaya diperlihatkan kepada dia dan ada keputusan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan yang maha amat mendengar lagi maha amat melihat. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita diberi peluang untuk berkumpul kuliah Maghrib Khas sempurna memperingati salah satu mukjizat besar yang berlaku kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara banyak-banyak mukjizat yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan antara Isra dan Mi'raj ada dua perbezaan. Walaupun peristiwa itu berlaku serentak pada satu detik daripada satu malam, tapi Isra Allah Ta'ala sebut dengan secara sharih, totok, jelas dalam Al-Quran, sehingga alim ulama kita mengatakan barang siapa yang mengingkari Isra berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut jatuh murtad, kufur, wala'iyadzu billahi min dzalik, dengan ijma' ulama. Sebaliknya Mi'raj
peristiwa Mi'raj itu tidak disebut nama Mi'raj di dalam Al-Quran. Tak ada. Tapi beberapa peristiwa tersebut ada. Di dalam surah apa? Wan najmi idza hawa. Surah An-Najm disebut beberapa peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku pada Mi'raj. Jadi Mi'raj ini artinya Nabi naik daripada satu tangga langit ke satu tangga langit yang lebih tinggi. Tangga langit pertama diturunkan ke langit dunia, Nabi kita naik lalu sampai kepada langit pertama dan ada pintunya. Jibril ketuk pintu, beri salam, ditanya siapa bersama kamu. Itu Nabi Muhammad SAW. Adakah dia sudah diundang pada hari ini, malam ni? Iya. Maka baru dibuka pintu, diturun pula tangga langit yang kedua ke langit yang pertama. Begitulah sampai kepada Sidratul Muntaha, dan lain lagi lebih daripada Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Jibril tak boleh naik tinggi lebih lagi, kalau tidak terbakar. Nabi kita Muhammad SAW mampu naik lebih tinggi daripada Jibril, dan di atas sananya Nabi kita Muhammad SAW dikurniakan oleh Allah Ta'ala 3 perkara. Pertamanya ialah musyahadah zat Allah. Yang keduanya mukalamah dengan Allah, ini berkalam dengan Allah. Dan yang ketiganya ialah untuk Nabi serta untuk umat. Itu kita semua dapat. Itu sembahyang 5 waktu. Pada qadha mubram, pada qadha mu'allaknya 50 waktu. Nah, itu secara kronologi ringkas. Nah, kalau kita nak secara detail, kena baca kitab antara kitab. Kalau tutup guru pondok dulu bila masuk bulan Rejab, hampir-hampir nak dekat 27 Rejab, biasa tutup guru kita ni dia tawakuf kitab-kitab lain, berhenti sekejap, baca kitab khusus tentang perbicaraan Isra wal Mi'raj. Kalau kitab Arabnya seperti kitab yang ada di tangan saya ni. Kitab ni nama asalnya kitab Al-Ibtihaj bil Kalami 'ala al-Isra wal Mi'raj. Karangan Imam Al-Muhaddis Najmuddin Al-Ghaiti Asy-Syafi'i Al-Misri. Seorang ulama hadis daripada Mesir. Dia karang satu kitab namanya Qissatul Mi'raj. Ini kitab ni. Dan insya-Allah pada malam esok di Pondok Ambur baca satu malam sampai khatam. Ini kitab Arab. Kemudian kalau kitab Jawinya nama Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Biasanya begitulah. Jadi kalau di pondok kami insya-Allah pada malam esok baca kitab ni, semalam khatam baca gitu ya. Tak ada syarah, tak ada huraian panjang-panjang. Wi khatam selalu. Kemudian malam esok, malam lusa, esok Ahad malam Isnin malam Selasa kita baca kitab Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Itu pun bicara tentang Isra wal Mi'raj. Cuma kitab tu kitab Jawi. Jadi kalau nak tahu detail cerita Isra Mi'raj, tu kena baca kitab lah. Ceramah pada malam ni kalau kita nak baca detail gitu, jawabnya tak tahu buku berapa sudah, panjang. Kita ambil ibrah, intisari daripada peristiwa tersebut. Isra artinya berjalan malam. Tapi khusus di dalam peristiwa ni ialah berjalannya malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dia panggil Isra. Dan Mi'raj seperti kita sebut tadi. Lalu dalam ayat yang pertama surah Al-Isra, Allah Ta'ala memulakan dengan tasbih.
Dia tak mula dengan tahmid, apalagi takbir. Kalau tahmid itu ada banyaklah. Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, mula dengan tahmid. Jadi, ya tak? Boleh? Halo? Mau tak jadi? Ya, apa? Guna ni ya. Tapi surah Isra Allah Ta'ala mula dengan tasbih. Subhanalladzi, Maha suci Tuhannya. Nah, Subhana, kalau kita terjemahkan Maha suci lah. Tapi kita kena faham di sini bukan Maha suci dengan makna kita menyuci, bukan makna fi'lul fa'il. Kita kena menyuci ke Tuhan. Kalau tidak, Tuhan kena dengan kotor-kotoran daripada sifat-sifat kekurangan. Bukan maksud gitu. Kita menyuci ke, kita tak menyuci ke, Allah Ta'ala sedia kala qadim, azali, tersuci. Termaha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Mana sifat kekurangan? Setengah daripada sifat kekurangan ialah orang yang mengiktikadkan bahawasanya Allah tidak mampu membuat perkara yang menyalahi kebiasaan adat yang Allah Ta'ala jadikan. Tengok, berarti mula. Sebab tu Isra' Mi'raj ni selain daripada dia tu mukjizat. Mukjizat ni artinya apa dalam ilmu akidah kita belajar? Amrun khariqun lil 'adati yazharu ala yadin nabi. Perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri seorang nabi. Begitu. Bila seorang tu mengaku dia nabi atau rasul, maka umat akan minta, mana mukjizat? Betul kamu nabi? Betul kamu rasul? Lalu seorang yang mendakwa dirinya nabi, kalau boleh menunjuki mukjizat, itu tandanya benar dakwaan dia. Jadi perbuatan mukjizat tadi itu menempati firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benar hambaku pada tiap-tiap barang yang ia sampaikan daripada aku. Itu. Termasuk jugalah mukjizat Isra' wal Mi'raj. Ini pun amrun khariqun lil 'adati yazharu ala yadin nabi. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Beza tu. Saya sering dengar orang berceramah Isra' Mi'raj. Ustaz-ustaz ceramah Isra' Mi'raj. Dia cerita kepada jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini ialah peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Sudah. Tak tepat. Ceramah seperti itu kurang tepat. Dan boleh dikatakan salah bahkan kalau kita selusuri dengan secara kritis ilmiah. Jadi kalau ada ustaz ceramah Isra' Mi'raj ni mustahil pada akal manusia, para hadirin semua boleh angkat tangan tanya selalu. Tak usah dia ceramah panjang-panjang lah. Tanya selalu dia, akal manusia mana yang kata mustahil? Tanya selalu. Akal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ka, ataupun akal Abu Jahal? Abu Jahal bapak bodoh, bapak Jahal bodoh, Abu Jahal bapak bodoh. Itu. Nabi kita pagi-pagi duduk menengung di Masjid Haram bila balik daripada Isra' Mi'raj. Menengung, bagaimana aku nak wayak kepada umat ni cerita ni. Aku nak sampai ke lagu mana? Sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni ialah termasuk wahyu yang diperintah oleh Allah kepada Nabi, wajib menyampai. Ma umiru bitablighihi. Itu wahyu kategori itu. Wahyu ada 3 kategori. Pertama, ma umiru bitablighihi. Kedua, ma khuyyiru bitablighihi. Ketiga, ma umiru bikitmanihi. Itu 3 kategori wahyu. Wahyu kategori pertama, wahyu
sejenis wahyu hak wajib Nabi kena royak, kena sampai, tak boleh sembunyi. Maka wahyu lagu ni, para nabi, para rasul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bersifat tabligh, mustahil bersifat kitman, menyembunyi, gitu. Ada wahyu yang Nabi diberi pilih, ma khuyyiru bitablighi, diberi pilih nak sampai pada siapa, nak sembunyi pada siapa. Ada. Nah, banyak antara lain ialah nama-nama orang munafik. Nah, Allah beritahu kepada Nabi siapa munafik di Madinah. Nah, ketuanya, presidennya, timbalan presidennya, bendaharinya, AJK-nya, koncu-koncunya, ahli-ahli yang bersekutunya, macam-macam. Nabi tahu lah ke? Siapa raya? Allah raya. Kalau tidak, Nabi tak tahu. Adakah Nabi bila tahu siapa munafik di Madinah, Nabi umum kot speka Masjid Nabawi? Panggil semua. Mari penduduk Madinah. Ni siapa dah ni? Nama munafik ni siapa ni? Dah gitu. Tak. Nabi hanya bagi tahu kepada sahabat-sahabat tertentu. Antara lain Huzaifah ibn Yamani. Gitu kan? Sayyidina Umar hak rapat, tak tahu. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi tak raya. Uthman bin Affan, Nabi tak cerita. Ali yang jadi pintu bagi ilmu, babul ilm pun Nabi tak raya. Ada hak Nabi sembunyi dan ada hak Nabi sampaikan pada setengah-setengah sahabat. Itu wahyu yang kedua. Yang ketiga, ma umiru bikitmanih, wahyu yang wajib Nabi kena sembunyi, tak boleh raya, tak boleh sampaikan. Maka hak ni Nabi wajib bersifat kitman, mustahil Nabi bersifat dengan tabligh. Pula terbalik dia. Gapo dia ustaz? Mana aku tahu? Dan Nabi tak boleh royak. Nabi tak boleh royak kau. Hanya untuk Nabi khusus. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ni bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Yang pertama kategorinya, wajib Nabi royak pada umat. Maka Nabi duduk nengok pagi-pagi, nak royak lagu mana? Nak royak lagu mana? Tiba-tiba Abu Jahal lalu. Abu Jahal lalu tanya, Muhammad, gua ada nampak mendengung tu. Ada cerita baru? Rasulullah kata, ya, ada cerita baru. Cerita apa? Cerita. Rasulullah cerita. Abu Jahal kata, sudah, kau gila dah yang ni. Muhammad, nak tak kalau aku panggil semua penduduk Mekah, lalu mu royak balik, mu cerita balik sebiji seperti mana yang mu cerita pada aku tadi. Jangan ubah sikit pun. Rasulullah kata, nak, hak ni aku duk tunggu-tunggunya. Lagu mana nak cara nak panggil semua kan? Nak siapa? Sudah molek Abu Jahal tu kan suruh. Penduduk Mekah, mai berlaku cepat-cepat. Muhammad ada cerita baru ni. Pakat mari habislah penduduk Mekah tiga tu. Hak kafirnya, hak mukminnya, pakat beriput. Silakan. Dipersilakan. Kelantan panggil silakan. Silakan. Sila Muhammad cerita. Nabi Muhammad cerita sebiji sama. Tak siapa Mi'raj baru sekat Isra' je baru. Gagak-gagak habis dah. Gagak-gagak habis dah. Gila dah. Karuk-maruk ni tak terima pada akal. Orang gila mana boleh terima ceritanya. Gagak. Hak Islam dah pun senyap, tak kata apa. Dari sini. Bukan tak percaya dah. Nak percaya ke tak? Nak percaya ke tak? Tak kata apa. Tawakul dulu. Senyap. Berik sekejap. Nak dusta ni Nabi. Kalau dusta, takzibun Nabi. Wa takzibi ma jahihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufur. Karena iman tu tasdiqun Nabi. Wa tasdiqu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ulima minad dini bid darurah. Itu dipanggil iman. Mengiyakan. Membenar. Menerima dalam hati. Apa hak Nabi cerita? Jadi nak iya pun dak, nak kata dak pun tidak. Senyap, tawakul. Duk tengah-tengah. Duk papoh. Duk taradud dia panggil. Tiba-tiba lalu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Jahal panggil, Ya Abdullah bin Abi Quhafah, mai sini.
Mu dengar tak apa hak saya mu cerita dia? Dengar. Apa pendapatmu? Percaya tak? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku mengiyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cerita hak lebih pada Isra' tu pun aku percaya lagi. Mana? Naik ke Mi'raj tu. Nabi tak ada cerita lagi. Nah, baru Isra' je baru. Daripada situ Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq. Pasal apa As-Siddiq? Kata qil istiwa az-zahir wal batin. Sama zahir batin Abu Bakar As-Siddiq. Zahir Abu Bakar kecek hati pun gitu. Tapi qaul yang rajih mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq kerana Abu Bakar ni sikap dia, akhlak dia, perangai dia, bila Nabi kata gapo, nah, Nabi duk bersabda ngeng pak habis, full stop, break lah, habis kalam Nabi. Tak ada satu saat untuk Abu Bakar mikir sekejap. Terus, betul, selalu lah. Tidak kata Nabi kecek ngeng pak break. Abu Bakar pun menang. Mana Abu Bakar? Nanti Rasulullah nak mikir dulu. Tak ada. Nah, bila Rasulullah habis dia cakap, yo, selalu lah. Tak ada satu saat untuk Abu Bakar As-Siddiq break sekejap, mikir tak ada. Karena tu digelar Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq, yang membenarkan Nabi SAW tanpa ada satu saat untuk berfikir, untuk nazar, untuk tilik. Kita ni payahlah gitu. Nah, maka sebab tu alim ulama kita buat majlis Isra' Mi'raj, supaya kita senantiasa perbaharui dengar tentang kisah tersebut. Kenapa Abu Jahal tak terima? Kenapa Abu Bakar terima? Kenapa? Sama-sama Arab lah ke dulu ni? Tidak faham ke Nabi cakap? Sama-sama Arab lah ke? Betul? Sama-sama jumpa dengan Nabi SAW. Sama-sama tengok Nabi, dengar direct daripada Nabi SAW. Kerana hak ni, kenapa hak ni boleh bersambung cahaya dia dengan cahaya Nabi? Hak ni putus, gelap, zulumat situ sampai mati. Abu Jahal tu mati dengan kafir begitu. Nah, pasal apa? Jawabnya, Abu Bakar As-Siddiq orang mukmin yang akalnya cerdas. Akal dia tu cerdas, bijak. Dan kita orang mukmin patut kena ikut Abu Bakar As-Siddiq kerana akal dia cerdas. Jangan ikut Abu Jahal. Abu Jahal bapak bodoh tadi kita ada ni. Maka sebab tu dia tak boleh terima dengan akal dia. Mana boleh terima dengan akal? Dia bertukar antara akal dengan adat. Tengok. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tauhid, semalam ada orang komen, ambil ceramah Isra' Mi'raj di Tanjung Maling. Kata ni ceramah Isra' Mi'raj ke ceramah ilmu akidah? Kata, loh, apa ceramah Isra' Mi'raj ni berpisah daripada ilmu akidah? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatan linnas. Tidak kami jadikan peristiwa Isra' Mi'raj tersebut, hai Nabi Muhammad SAW, illa fitnatan linnas, melainkan cobaan bagi manusia, cobaan pada akidahnya. Macam gitu. Coba nak tengok bagaimana pegangannya, i'tiqadnya. Sebab tu kalau kita ngaji ilmu akidah, alim ulama kita sebelum dia nak masuk bicara tentang ilahiyat, ketuhanan, nabawiyat atau risalah, nubuwat, kenabian, kerasulan, au ghaibiyat, au sam'iyat, khabariyat, perkara hak didengar daripada Nabi SAW, terlebih dahulu dia tekankan kepada kita supaya menguasai 3 hukum. Pertama hukum syarak, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adab. Kayak gitu. Sini ada ngaji tak ilmu tauhid? Ada? Kitab apa aja? Sudah. Kitab apa aja? Ahli sunnah jamaah lah ke? Kitab apa? Kitab Faridah ke? Kitab Ummul Barahin ke? Akidah Sanusiyah ke? Kitab apa? Banyak lagi akidah.
Nah, Aqidatun Najih ke, Durus Samin ke, Zahratul Murid ke, Miftahul Murid ke. Banyak ilmu akidah ni. Semua saling tak beza. Nah, di awal-awal perbahasan pasti menekankan kita supaya boleh tamyiz, boleh beza hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Kalau kita tak boleh beza tiga hukum ni, mudaratnya besar pada agama kita sendiri, bukan agama orang lain. Kita sendiri, kita punya agama, kita nak masuk dalam kubur ni, kita bawa agama kita. Bukan nak tanya tentang makrifat kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka. Mana boleh kita jawab? Tanya tok guru hamba lah, tok bukan nakir, hamba bukan ustaz. Mana boleh gitu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tanya ustaz mengajar seorang hamba mula. Dia kuat mengajar tu ni. Tanya dia siapa seruk tekak-tekak 3 minggu batuk tak sembuh-sembuh. Tanya hamba tak reti, hamba bukan ustaz, hamba jual kedai rucik gitu ya. Mana boleh? Iman kita kena bertanggungjawab. Kayak gitu. Tapi kalau orang ni tak sengaja ilmu gitu. Dia nak ngaji ilmu tinggi-tinggi. Hadis ni sahih ke, dhaif ke, hasan li zati, hasan li ghairi, dhaif li zati, maudhu' la kala aslalah ke. Nak ngaji hak tu boleh. Gak nak ngaji, tapi hak tu fardu kifayah je. Kalau kat pondok, anak-anak pondok belajar pondok, ngajilah. Nah, kena hafal matan Baiquniyah, ngaji mastalah hadis, ulumul hadis, boleh. Kita orang awam ni kalau nak mengaji tu biar fardu ain kita lepas. Kadang-kadang ustaz hak duk mengajar ceramah Isra Mi'raj betul lepas fardu ain. Macam tadi. Peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Siap mu. Mustahil pada akal manusia. Tak lepas fardu ain tu. Tak lepas fardu ain. Kena tanya balik ustaz tu. Akal manusia mana hak mustahil tu? Manusia mana? Kalau akal Abu Bakar As-Siddiq tidak mustahil, harus jahil akli, bukan mustahil akli. Itu Abu Bakar terima. Kalau akal Abu Jahal, ya mustahil. Mustahil. Pada tu dia kata Nabi Muhammad gila. Sebenarnya dia hak gila. Gitu. Hak gila tu bukan Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir yang tolak cerita Nabi itu. Itulah yang gila. Pasal dia tak reti hukum akal dia sendiri. Karena tu kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Siapa-siapa yang tidak mengetahui hukum akal yang tiga, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, terima boleh jadi pada akal, tiga. Wajib akal, mustahil akal, jaizul akal. Orang tu tak reti hukum akal. Dia duk tukar dengan hukum adat. Wajib adat, mustahil adat, jaiz adat. Dia duk tukar dengan hukum adat, hukum akal. Tukar akal dia dengan adat hak berlaku ni, dia tak nak beza. Maka orang ni fahuwa laisa bi'aqilin. Orang ni pada makna tak ada akal, walaupun seperti ada akal. Orang panggil gila tak nampak gila. Bahaya tu. Orang gila tak nampak gila. Bahaya tak? Bahaya. Orang gila nampak gila ni senang nak cara. Betul? Telanjang bogel. Rambut panjang keras belah, muka celoreng. Nampak tak kegilaan dia? Walaupun dia tak tunjuk kat gila pun kita tahu gila ni. Nampak kegilaan dia tu jelas. Tapi kalau orang pakai kod, pakai necktie, pakai jubah, pakai kepiuh, pakai serban, nampak macam waras. Normal nampak dia. Tapi sebenarnya ada surat gila tu daripada doktor tu. Bahaya tak? Bahaya. Silap cakap sikit, jaknya tiket. Lepas tu kita nak dakwah apa-apa tak boleh, dia dekat gila. Sudah. Orang gila ni, dia buat orang pun dia selamat, orang buat dia pun selamat. Tak ada apa-apa dia. Bahaya tak? Bahaya. Kalau dunia ni pun bahaya, gila tak nampak gila, urusan agama lebih bahaya. Nampak seperti kuat agama.
Kepiuh tak pernah cabut atas kepala. 24 jam nak mandi pun pakai kepiuh lagi. Janggut panjang, cuba labuh, wasebeh kelekuk-kelekuk, tak cukup tangan, gatut tekok pula. Tapi fardu ain tak ngaji. Hukum akal, hukum adat tak boleh beza. Bahaya agama dia tu. Kerana agama ni bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Hak ni hak zahir, mudah je. Ada apa? Ni, hak dalam ni, kefahaman. Dinuna bunyan wa 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita dibina di atas ilmu, bukan dibina di atas munasabah akal semata. Tak, bukan. Pada adab, nak terang. Pada adab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada adab ni bukan pada akal ni. Lepas terang ni saya nak soal pula. Sebab saya sakit tekak ceramah sore. Saya nak soal biar ada folk kita boleh jawab. Nak tahu nak kata faham kau tak faham apa saya duk ceramah. Kalau tidak, bohong ceramah letih saja. Dengar baik-baik. Pada adab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kenderaan yang pada adat zaman tersebut ialah kuda, unta, gajah, kayak gitu. Di darat. Kalau di laut tu adalah kapal layar, bahtera. Zaman tersebut pada adat, kalau orang daripada Mekah nak pergi ke Palestin, naik kenderaan kuda, pecuk, tanpa berhenti di mana-mana RNR. Tak berhenti. Pecuk, sampai ke Palestin. Itu pada adanya memakan masa sebulan pergi dan sebulan balik. Pada adat ni, bukan pada akal. Ulang sekali lagi. Takut nak beza akal dengan adat. Baik. Nabi SAW diperjalan-malamkan oleh Allah. Asra makna berjalan malam. Bi'abdihi dengan hambanya lailan, pada waktu malam. 2 kali malam tu sebut tu. Nak tahakkuk kata peristiwa tersebut berlaku pada satu malam. Tapi bukan semalaman. 1 detik daripada malam. Nabi kita Isra wal Mi'raj tadi, daripada Mekah ke Palestin, Masjid Haram, Masjid Aqsa, naik tangga Mi'raj sampai Mustawa, sampai Sidratul Muntaha, naik pada Mustawa, dapat terima semaya, turun balik ke Masjid Aqsa, naik burak sampai ke Masjidil Haram. Sebulan. Tak. Seminggu. Tidak. Sehari. Tidak. Semalam. Tidak. Lepas tu, berapa kodar masa dia? Ni, disebut oleh Imam Al-Muhaddis Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitab ni, Dhabit ulama kata, nak letak jarak masa, kodar masa berlaku berapa minit tak pasti. Tapi haba panas yang Nabi tinggal di tempat tidur Nabi. Jibril mari akak Nabi dengan Mikail, belah dada dulu, cuci dulu dengan air Zamzam. Ketika tu Nabi duduk tidur, bekah kepanasan. Kita duduk ni, cuba akak punggung, panas tak tempat duduk kita? Tu dia ada dalam tubuh kita ni ada unsur api, haba dia panggil. Kalau untuk bomo dia tahu lah, anasir arba'. Tanah, air, api, angin dia panggil tu ni. Tanah, air, api, angin. Unsur yang 4. Dalam tubuh kita ni ada unsur yang 4. Salah satunya unsur api, haba. Panah. Tengok. Panah hak Nabi tinggal tu belum hilang lagi, Nabi balik dah. Berapa? Tak tahu ayat kau dah masuk berapa dah. Cuba kita duduk lama sikit, bubuh kita sekejap aja. Tahun ayat berapa detik? Sebab tu Abu Jahal tukar hukum akal dengan hukum adat. Mana? Hak sebulan balik adat.
pada akal harus perang dalil itu. Betul tak? Dalilnya sekarang orang di Mekah nak pergi Palestin, ada sebulan lagi. Sebulan sekarang. Naik flight daripada Mekah ke Palestin, ada sebulan. Tu nenek moyang kita dulu pergi Mekah naik kapal layar, 6 bulan pada adat. 6 bulan naik kapal layar pada adat. Sekarang kita pergi Mekah 6 bulan. Ada orang pergi Mekah 6 bulan sekarang? Ada dah. Sehari. Nak? Sehari tak apa. Betul tak? Kalau tidak transit di mana-mana, sehari tak apa. Kalau tu nenek moyang kita dulu pegangannya kuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya dia kuasai hukum akal, hukum adat. Tak kedai kita boleh jupuk moyang kita. Walolok lah, tipu-tipu. Kita cicit cucu ni, jupuk moyang kita. Kita cerita ke nyai kita. Tok nyai, tahu tak? Zaman cicit, zaman cucu ni pergi Mekah sehari je. Kalau moyang kita tu kuat pegangan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Nah, dia tak belak. Dia jebeh gitu. Belak apa? Nah, kenapa? Kerana yang menggerak, yang menyampai siapa? Siapa? Allah. Bukan kuda, bukan kapal layar, bukan flight. Itu sabab yang adi. Ia panggil sebab yang beradat saja. Nah gitu. Sebab yang beradat saja. Hukum adat sah menyalahi. Sah. Kita daripada Johor nak pergi ke Perlis. Johor nak pergi ke Perlis, naik kereta 8 jam hingga ke 10 jam. Betul tak? Daripada Johor ke Perlis. Kalau takdir Allah Ta'ala, projek kereta api laju tidak dibatalkan oleh mana-mana KJL. Naik KJL baru ke mana, tak dibatal. Orang di Johor nak pergi ke Perlis sejam. Sejam. Pelik tak? Pada akal kita pelik tak? Sebab apa tak pelik? Sebab yang menyampai hakikinya ialah Allah. Kereta apa? Kereta api laju ke, kereta lori bah ke, ini sebab yang adi saja. Kalau kita naik kereta api laju sekalipun, kalau Tuhan tak izin sampai, jangan kata saja. Nah, tak apa. Puluh-puluh je sakut kereta api mampu. Nah, mampu minyak ke, rel belok ke, ikutlah. Tu nak cerita. Jadi pada adat walau mustahil, pada akal ialah harus. Sebab apa? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas, memberi kesan, memberi manfaat dan mudarat itu tidak adalah ia bagi yang lain, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas Allah. Tengok. Jadi sebab tu Abu Bakar As-Siddiq boleh terima. Tak ada masalah. Sebab yang menggerakkan Nabi, yang menyampaikan Nabi, pada hakikat siapa? Allah. Jadi kalau dia kata tak boleh, pada akal tak terima, tanpa dia sedari, dia telah mengiktikadkan Allah itu lemah, tak berkuasa nak mengadakan perkara yang tidak sama seperti adat kebiasaan yang Allah adakan. Seperti api. Api ini pada kebiasaan Allah Ta'ala jadikan membakar. Betul tak? Adakah api yang membakar? Bukan. Hakikat yang membakar ialah Allah. Api Allah yang menjadi. Kebakaran itu pun Allah yang menjadi. Bukan api tabiatnya membakar, atau kerana api dapat kebakaran. Bukan. Siapa yang iktikad lagu tu jatuh murtad dengan ijma' ulama. Wa man yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Barang siapa yang iktikad sesuatu tu dapat memberi manfaat mudarat dengan diri dia atau tabiat dia, maka kufur dia dengan ijma' ulama. Jangan. Duduk lekor ni. Apa yang iktikad? Kerana ekor dapat sejuk. Sia.
Atau tabiat ekor memberi sejuk. Sia. Tak cakap semaya lah kita. Akidah tak tahu ke mana hala. Nah, semaya itu penting-penting. As-salatu imaduddin. Semaya itu tiang agama. Tapi al-imanu watanuddin. Iman tu tapak tanah bagi agama. Dia kalau kita nak pacok, biar tentu tanah tu sah tanah kita. Jangan duk pacok kat sikok dah. Nah, asal tengok ada tanah luar, buat rumah banglo. Mana boleh gitu? Kena-kena tanah kerajaan rek tu ni. Siap rumah banglo 2 tingkat mari kerajaan soda. Nak mengamuk pasal apa? Moga kita sendiri jeroboh tanah orang. Sama juga agama ni. Nah, ya semaya tu penting tiang agama, tapi lebih penting daripada semaya ialah iman tu. Bagaimana kepercayaan kita tu? Tu dah. Siapa yang etika? Nah, yang memberi angin kipas atau tabiat kipas memberi angin, ataupun kerana lampu dapat cerah, atau tabiat lampu dapat cerah. Nah, kerana nasi dapat kenyang, atau tabiat nasi memberi kenyang. Air menghilang dahaga, atau tabiat air menghilang dahaga. Ikutlah. Nah, Panadol, kerana Panadol dapat sehat, atau tabiat Panadol menyihatkan. Nah, kerana ubat batuk dapat melegakan batuk, menghilangkan batuk. Nah, tabiat ubat batuk menghilangkan batuk, melegakan batuk. Hak ni semua ni fazaka kufrun inda ahli millah. Kufur di sisi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang kata Allah jadikan kekuatan pada ekor mampu bagi sejuk. Allah jadikan power pada nasi mampu bagi kenyang. Allah jadikan power pada air mampu hilang dahaga. Allah jadikan power pada ni kuat mudahati fadzaka bi'yun fala taltafiti. Dengan yang jadikan pada dia maka akidah ni bid'ah. Ikut. Patut hak betul mana Ustaz? Hak betulnya di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk pada adat soh menyalahi. Itulah kata. Nah, di sisi bukan dengan aircon, bukan. Allah tak perlu aircon kalau bagi sejuk. Digenting Highland ada orang pasang aircon. Ada. Orang bodoh mana pergi pasal aircon ni kita ni. Memang kelas-kelas tak cerdik benar tu. Nah. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang pada adat soh menyalahi. Soh. Di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sehat pada adat soh menyalahi. Soh menyalahi. Makan Panadol dekat sokan tena tu, tak sembuh-sembuh. Ada kita nak pergi mengamuk, bakar kilang Panadol ada? Tak ada. Pasal kita i'tikad yang memberi sehat ialah Allah. Nah, 3 minggu lebih duk batuk kokoh. Habis kalau ubat batuk duk makan. Tak sembuh-sembuh. Ada. Kita nak pergi bakar kilang ubat batuk. Tak ada. Pasal yang i'tikad kitanya di sisi kita makan ubat batuk, Allah jadikan sembuh pada adat soh menyalahi mana? Pada adatnya soh. Tak sembuh-sembuh. Duk batuk lagi, batuk lagi. Nak cabut tekuk-tekuk puasa. Soh menyalahi. Karena yang menyembuh Allah, yang memberi kenyang Allah, yang memberi sehat Allah, yang menyampai, yang menggerak, yang mendiam, yang siapa yang buat? Semua tu ialah asar, kesan daripada takluk kudratillah. Kesan daripada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Termasuklah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kalau siapa yang i'tikad tak mampu berlaku cerita tersebut, Nabi Ibrahim dihombai dalam api. Masuk dalam api, keluar sejuk dan selamat. Terima tak pada akal? Terima. Pada adat terima tak? Tak terima. Pada adat jangan kata unggung api. Cuba api rokok je. Sejuk tak? Sejuknya. Ada gitu. Ada pada adat. Pak api rokok pun panas. Panas betul tak? Pada adat. Pada akal terima tak? Api ni sejuk. Terima. Kerana yang menghangat, yang memanas, yang membakar Allah, bukan api. Pada adat Allah Ta'ala jadi api membakar tu pada adat soh menyalahi. Yang membakar sebenarnya hakikatnya ialah Allah. Dalil yang mana? Ibrahim dilempar dalam api. Terbakar tak?
bardan wa salam ala Ibrahim. Sejuk selamat pula atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau orang tak mengaji ilmu akidah, dia baca cerita-cerita gini, boleh jadi dia ingkar. Cerita Doraemon apa ni? Mana ada api sejuk selamat? Sudah. Sudah. Sebab tu ulama definisikan mukjizat, irhas, karamah dan sebagainya, amrun khariqun lil adati, bukan amrun khariqun lil akli, bukan. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Akal tak tercari, akal tak pecah pun. Standard, stabil, akal relax. Yang mencari itu ada. Gitu. Okey, faham tak? Jadi kalau orang tu iktikad Tuhan tak mampu buat yang menyalahi adat, subhanalladzi asra, maha tersuci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Apa sifat kekurangan? Antara sifat kekurangannya, kita iktikad Allah tak boleh buat benda tu. Mana boleh? Tak boleh. Mesti kalau pergi Mekah 6 bulan. Mana boleh sehari? Sudah. Dia tak boleh terima. Allah boleh buat menyalahi pada adat. Baik. Selesai dah penerangnya. Nak tanya dah soalan ni? Boleh deh? Boleh dah? Nak tanya siapa ni? Dia tak kenal siapa. Nama kau apa? Ikhwan. Izwan. Kita tanya Habib Izwan dah. Boleh deh? Tak apa. Salah betul secara. Kalau salah, innama taubatu 'ala Allahi allazina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Allah hanya terima taubat orang yang buat kerja tak betul, salah, tapi bila dia tahu, dia tahu tu sebab ngaji. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan segera. Baik, nak tanya Abang Izwan. Dengan molek soalan dah. Terima ke tidak pada akal Abang Izwan, bukan pada anda, pada akal Abang Izwan, seseorang yang makan nasi 10 pinggir, 10 pinggir makan nasi, makan, tambah, makan 10 pinggir, tapi tak kenyang-kenyang, tetap lapar. Terima ke tidak? Pada akal, bukan pada anda. Terima tak? Terima. Alhamdulillah, terima. Nama apa? Amin. Abang Amin gila. Terima tak? Pada akal. Yang tadi soalan sama. Terima pada akal. Alhamdulillah. Maknanya hak saya duk hurai tadi faham berlaku. Boleh? Ya. Betul. Siapa ada hak nak jawab selain daripada hak dua orang ni jawab? Tak terima pada akal. Ada tak? Ada. Nama apa abang belakang dia? Awi. Abang Awi lah ke mana? Terima tak pada akal abang Awi? Seorang tu makan nasi 10 pinggir, lapar, tak kenyang-kenyang. Terima. Terima juga. Kau tak kelik ya? Terima sungguh ni? Terima. Bila dah jawab terima, nak tanya sebab apa terima? Abang Izwan. Jawab tak terima, puan akan tanya soalan kedua juga. Sebab apa terima pada akal Abang Izwan? Orang tu makan nasi 10 pinggir, lapar, tak kenyang-kenyang. Sebab apa terima? Sebab apa? Jelas Allah yang memberi kenyang. Kalau mu makan nasi, jangan kata 10 pinggir, satu kontena pun kalau Allah tak baginya, duk lapar situ. Minum air laut. Kalau Allah tak bagi hilang dahaga, dah situ. Kayak gitu. Kalau ada orang hak jawab tak terima ustaz. Ada. Tempat-tempat saya ceramah saya tanya gini juga. Terima tak pada akal orang tu makan nasi 10 pinggir tak kenyang, lapar. Tak terima. Pasal apa tak terima? Pasal banyak sangat dah 10 pinggir kata. 2 pinggir pun kenyang. Pasal apa kalau 2 pinggir tu jadi kenyang, 10 pinggir tak terima? Dia kata sebab banyak sangat ustaz. Sebab apa banyak tu tak terima?
Dia jadi bengong nak jawabnya. Sebab sudahlah kafir ke aku jawab ni. Dia takut kafir lah. Sebab apa? Sebab dia tak akan boleh pergi, melainkan dia kena jawab sebab nasib bagi kenyang. Memang dia kena jawab itu. Ada satu hamba Allah di apa? Mindah dah. Tentera. Hari Jumaat baru. Mari hari Jumaat. Yang jemput ceramah Islam Merah. Hangpa tanya soalan gitu. Seorang askar tu. Terima tak pada akal? Tak terima. Pasal apa tak terima? Pasal banyak sangat. Pasal apa banyak sangat tak terima? Dia bengong nak jawab. Pasal nasi tu kalau 2 pinggir pun kenyai dah ya. Nah, tak kira 2 pinggir ke 3 pinggir. Ada orang 2 pinggir baru kenyai. Ada orang sepinggir baru kenyai. Pasal apa? Kena kenyai tu. Kalau 2 pinggir kena kenyai dah. Pasal apa? Dia tak nak jawab apa. Saya pun dulu. Pasal nasi bagi kenyai. Betul ya. Pasal nasi bagi kenyai. Astagfirullahalazim. General dia tepuk dahi. General dia ada kat pak tepuk dahi. Astagfirullahalazim. Kalau tikok nasi bagi kenyai kak, kita dengan ahcong leng long leng teng long long ananda karupan ala gapah tak ada beza lah weh. Walau nama kita Abdullah, Somad, Zaid, Khalid, akidah kita tu lebih kurang. Pasal kita mensyirikkan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah. Syirik tu bukan syirik khafi, syirik jali tu. Mana kita ada i'tikad, kita ada pegangan, ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang sama seperti perbuatan Allah. Mana? Pada pihak memberi kesan pada manfaat dan mudarat. Iaitu nasi itu perbuatannya memberi kesan pada manfaat kenyang. Kayak gitu. Panadol tu perbuatannya memberi manfaat pada sembuh, sehat. Tidak. Allah memberi sehat semata-mata perbuatan Allah, bukan bersekutu dengan obat, bukan bersekutu dengan Panadol, bukan. Lepas tu pasal apa kita kena makan nasi, kena minum air, kena makan obat, kena jumpa doktor? Itu wajah ikhtiar usaha. Kita dibalas pahala dengan sebab kita ikhtiar. Ingat. Doa Allah ke? Direct ke Allah lah. Bodoh lah itu cakap gitu. Allah suruh kita berusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Usaha baik dibalas pahala, usaha jahat dibalas dosa. Kayak gitu. Kita nak supaya laku nego, kita usaha nego dengan betul. Layan customer dengan betul. Jangan tipu dalam nego. Lepas tu buat semaya hajat. Nak berkat kan? Suruh doa-doa supaya murah rezeki. Jangan kita nak laku nego, kita nego benda haram. Nak cepat kaya. Ataupun kita pergi jumpa tu bomo ke ni. Suruh buat apa? Pengah-pengah ke apa toyo ke apa ni. Nak simpan dalam kedai rucik dia laku pelarih, dia panggil pelarih. Jangan. Jadi mu usaha baik dapat pahala. Tu email tulis semaya hajat kan buka kedai baru ni. Minta mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat nego, minta mudah berkat. Dapat pahala. Dapat pahala. Tu usaha je. Bukan tu email tu boleh beri berkat, boleh beri manfaat mudarat. Bukan. Allah belaka. Kayak gitu. Ingat. Itu satu ibrah dalam Isra wal Mi'raj tentang akidah. Yang kedua, kurang penting juga tentang Isra Mi'raj berkait rapat dengan akidah ialah perkara yang dikurniakan oleh Allah khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada orang yang lain, nabi-nabi yang lain. Ialah dapat ru'yatullah, dapat musyahadah zat Allah, dapat lihat zat Allah. Kayak gitu. Wajib kita i'tikad. Nabi kita dapat tu. Pada malam Isra wal Mi'raj, Allah buka hijab. Nabi kita dapat musyahadah zat Allah, dapat lihat zat Allah. Allah tidak bertempat di langit, tidak di depan Nabi, tidak di kanan Nabi, tidak di, tapi nampak oleh Nabi SAW. Zat Allah Ta'ala. Lagu mana tu? Ini pun perbahasan ilmu akidah.
Di dalam Islam ada dua kelompok yang hulu yang melampau. Satu dipanggil Jahmiyah. Dan ada satu lagi kelompok nama Mu'tazilah. Dua kelompok ni mereka ingkar dapat lihat zat Allah. Ingkar, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata kalau lihat zat Allah, lihat ni dengan mata. Mata kepala ni berada di depan. Maka kalau kita kata lihat zat Allah, mesti Allah berada di depan. Nah, atau di kanan. Allah mana Allah? Nu di kananmu. Kita pun, oh ni Allah. Nu di kirimu. Oh ni Allah. Kayak gitu. Bila Allah Ta'ala boleh dilihat dengan mata kepala, kata Jahmiyah dan Mu'tazilah, bermakna Allah berjihad, bersudut dia panggil. Jihad ni ada 6. Tak bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nah? Dan bertempat, mana bertempat? Memenuhi ruang. Itu. Nih, macam kita melihat botol. Jadi botol ni memenuhi ruang yang kosong. Gitu. Maka mustahil Allah Ta'ala boleh dilihat. Kalau tidak, Allah sama seperti botol, seperti makhluk. Macam tua-tua lihat saya berada di mana? Di depan ruang kosong ni saya penuh. Saya bertempat di sini. Kayak gitu. Kata Mu'tazilah, kita tak boleh lihat Allah Ta'ala. Satu. Semua Quran hadis tentang lihat Allah ditakwil melihat nikmat Allah. Gitu ya. Satu kelompok lagi namanya musyabbihah mujassimah. Ni pun hulu pada mengisbat. Tadi hulu pada mentanzih, menyuci. Ini hulu pada. Dia kata apa masalah? Kita boleh lihat Allah. Ni, tengok ini. Ni Allah. Oh, ingat kau lagu mana? Gini. Bahkan lebih teruk lagi, kata setengah kelompok ni, Allah boleh jadikan zat dia tu duduk dalam syurga. Duduk kanan, kiri, atas, bawah. Yang terbaru di Indonesia, dia kata, kali pertama kita melihat Allah, Allah akan muncul seperti bulan purnama, bulat dan bercahaya. Astagfirullahaladzim. Ini kerana salah faham memahami hadis Nabi. Hadis tu sahih, tapi kefahamannya tak sahih. Mana hadis Nabi kata satarawna rabbakum, selagi kamu akan dapat lihat Tuhan kamu. Kama raaitumul qamara fi lailatul badri, seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Jadi kata bulan malam purnama, bulan bercahaya. Oh, Allah bulat bercahaya. Bodoh sungguh. Tu nampak. Padahal hadis tu kalau kita buka syarah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu nak cerita Nabi nak buat tanzir, nak buat banding pada pihak idah dia panggil. Tanzir lil idah, bandingan pada pihak nyata, jelas. Idah ni mana? Jelas. Mana jelasnya mu dapat lihat Allah Ta'ala akhirat esok, bandingannya seperti jelas lihat bulan purnama. Gitu. Bulan purnama ni ada kena teropong ini? Ada? Tak perlu. Hak kena teropong gini ni anak bulan, nak puasa nak raya. Kayak duk sibuk teropong. Tak nampak dia kata. Nah, orang nampak dah. Halo, kecil-kecil. Yo ko. Kawan pak kawan tak nampak ni matlak kawan. Kayak gitu. Hak tak nampak, hak halu, hak payah tu anak bulan. Kalau bulan purnama tu tak kena teropong, mungkin naik tepi jalan raya tu nampak selalu bulan purnama. Jelas tak? Jelas. Jadi seperti itu bandingannya. Artinya kalau akhirat esok, seorang itu nak dikurniakan oleh Allah dapat lihat zat Allah, tak perlu kita tengok. Nah gitu. Baiklah. Jadi Abang Izwan dengan apa tadi? Amin. Dengan Abang Amin tadi. Bukan kata Abang Izwan puas dalam syurga. Diketuk pintu syurga Abang Amin. Min luar ke apa tu Min? Duk main bidadari ni. Oh bidadari semua. Mari kita pergi kita tengok tu. Bukan gitu. Nah, di dalam syurga mana pun kalau Allah Ta'ala bagi nikmat tersebut, dapat. Tu sebab tu dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah disebut wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli.
Wajzim akhi, yakinlah wahai saudara, bi ru'yatil ilahi, dengan dapat ru'yah Allah. Ru'yah ni mana melihat. Tapi kalau kita mengaji kitab-kitab alim ulama, ditafsirkan melihat dengan makna nampak. Kenapa ya? Dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut melihat tapi nak makna nampak, bukan makna melihat dah. Sebut lihat Tuhan tapi nak makna nampak Tuhan. Nampak lain, lihat lain. Nampak tu kurniaan Allah. Ada benda yang tidak dilihat tapi nampak. Ada. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di Madinah. Khutbah Jumaat. Ittaqullah usikum wa iyyakum. Tiba-tiba Allah bagi nampak tentera Islam beratus batu jauh tu, nak dikejar oleh tentera kafir. Lalu Umar duduk khutbah, ya Sariyah, Jabal. Sudah. Tentera, ke bukit. Orang duduk bawah pening. Mana tu kacena ni? Mana Amir Mu'min tu kacena? Nak tanya. Sayyidina Umar tengok, lihat tak tentera tu? Tak tengok, tak lihat. Tapi Sayyidina Umar nampak tak? Nampak. Nampak dengan mata. Ada depan Umar? Tak ada. Tengok tak? Lihat? Tak. Tapi nampak? Nampak. Nampak kuk mata, bukan tengok dengan butir mata. Hafal. InsyaAllah itu bomo. Lagu tu dah. Tu makna gitu. Ada benda hak kita lihat serta kita nampak. Ada. Kita lihat Allah Ta'ala bagi nampak. Ada benda hak kita tak lihat tapi Allah bagi nampak. Ada. Ni. Tok Guru duduk mengajar. Gelegung. Ada orang tak tengok, tak lihat apa Tok Guru. Dia mata, nyandar. Angguk. Iyo. Mana iyo. Nampak tak? Pak Mat? Nampak tu jelas, nampak. Pejam mata nampak. Mana tu? Ada hak tengok ke Tok Guru. Lihat ke Tok Guru, tengok Tok Guru. Ngano mulut, ahli basi pun titik tak. Tok Guru tanya orang, mana tu nampak ahli basi titik tak. Nampak tak? Tak nampak Tok Guru, tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Apa? Tak faham. Itu maksud dah. Tak faham lagi. Contoh. Bawa kereta. Ni. Gedegung masuk lubang. Bini buaya. Allah abahmu. Tak tengok kau lubang depan tu. Tok lelaki jawab. Tengok dah tapi tak nampak. Ada benda kita tengok tapi tak nampak, betul tak? Bawa kereta ni, tengok kiri kanan. Ada tak? Lori ni tak kau lembu nak lalu ke apa, motor pingah mari ke? Tak ada dah. Okey, perut masuk. Masuk berdegung dengan mari. Nak tepuh ke? Tu kereta cara. Tak tengok ke kawan lalu? Kawan tengok dah tak nampak boleh mari. Tak nampak. Tu. Akhirat esok Tuhan bui kita nampak dengan tak perlu tengok. Itu maksud nampak Tuhan kuk mata, bukan hanya tengok dengan butir mata. Maksud apa? Bukan hanya mata ni yang nampak. Seluruh maujudat yang ada pada tubuh orang mukmin lazat nampak zat Tuhan. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mukmin akhirat putih bersinar kepada Tuhan mereka nampak. Allah bagi kepada kita hanya berlaku untuk Sallallahu pada malam Isra. Majara Musa miqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini unzur ilaika. Tak mana Musa sampai ke tempat kami, maka berkata-katalah Musa oleh Tuhan. Setelah ada yang Musa minta dengan Allah Ta'ala, hari ini anzur ilaika, lazaknya dapat dengar kalam engkau wahai Allah. Sekarang ni aku tak puas, aku nak tengok zatmu, aku nak nampak zatmu. Maksud kita, aku nak nampak zatmu.
Lalu Tuhan kata lantarani, qala lantarani. Mu tak dapat nampak zat aku ai fid dunya. Pasal ini khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Pada malam Isra wal Mi'raj. Jadi siapa-siapa mengaku lihat Tuhan dengan butir mata dalam jaga, tak ada khilaf ulama sepakat kata dia jatuh murtad kufur. Waliyazbillah. Nah, tapi harus tak boleh lihat zat Allah? Harus. Pasal Nabi Musa pun minta. Kalau perkara tu mustahil pada akal, tentu Nabi Musa tak minta. Walakin unzur ilal jal, dia kata. Akan tetapi mu tengok pada bukit Tur Sainai. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tara. Kalau bukit tu tetap tidak berguncang, maka mu dapat nampak zat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kayak gitu. Jadi Allah Ta'ala gantungkan ru'yatullah pada diam atau bergerak bukit, diam bukit. Maka bergerak bukit, diam bukit itu harus. Ta'liqu syai' bil jaiz jaizun. Menggantungkan sesuatu dengan yang harus, sesuatu itu harus juga. Itu maksud itu. Nah, Tuhan gantungkan rihat Allah dengan diam bukit. Diam bukit itu harus tak? Harus. Bukit diam, bukit bergerak, harus. Jadi gantungkan ru'yatullah dengan diam bukit. Diam bukit itu harus, maka ru'yatullah juga adalah harus. Izil wuku'u jaizun bil aql. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang nampak zat Allah Ta'ala dengan mata kepala Nabi. Bukan hanya mata kepala, seluruh yang ada pada tubuh Nabi lazat nampak zat Allah Ta'ala. Ini tak dapat hanya untuk Nabi Muhammad SAW di dunia, tetapi di hari akhirat yarahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasrin hatta tansa'anin ni'am. Melihat akan dia Allah oleh orang mukmin di dalam syurga tanpa kaifiat, tanpa sakat. Bila Allah nak buka, duduk di syurga mana tak kira. Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, Jannatul Firdaus, Jannatul apa lagi? Syurga ada berapa nama? Ada berapa nama syurga buat kita? Tak tahu. Mana apa sangat tahu masuk syurga. Kalau tanya parti politik ada berapa, boleh bila selalu dah congek tu congek ni. Oh ni puak ni. Oh ni 3 penjuru, 2 penjuru. Allah. Hebatnya kalau bab politik kan. Tanya nama syurga ada berapa? Tahu syurga apa? Aku tak ingat dah kita. Jannatul Khuldi, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, Jannatul Firdaus. Lepas tu ikutlah asal syurga mana-mana tu. Ada 7 syurga. Kayak gitu. Ada 8 syurga. Syarat 8 7. 8 syurga, 7 neraka. Dah tu ni. Tu. Duduk di syurga mana pun, kalau Allah nak bagi nampak zat dia, nampak. Hatta tansa'anin ni'ami, sehingga lupa segala nikmat-nikmat lain. Sahabat, lazat paling sedap nikmat dalam syurga musyahadah zat Allah Ta'ala. Itu. Jadi siapa-siapa nak, dia kena usaha lah. Kenal Tuhan betul-betul sungguh di dunia. Tu taat kereta Tuhan sungguh-sungguh. Nak ke Tuhan liyuriduna wajhahu, kerana nak zat Allah Ta'ala semata-mata. Kerana Tuhan kurnia tu dengan qadar ma'rifat, taat, ibadat dia ketika mana dia di dunia. Dah. Bukan semua dapat. Bukan semua dapat. Ada hak sekali dia dapat, 2 kali dia dapat, seminggu sekali dapat, sebulan sekali dapat, setahun sekali dapat, sekali je seumur hidup dapat. Ada dapat sepanjang masa sedap. Cahaya tak tahu nak kata. Sebab tu hak bercahaya tu bukan hanya wajah. Dia panggil min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli kullu jasad. Wujuhu yawma idzin nadhira ay jasaduhum, jasad orang mukmin semua putih bersinar-sinar. Sebab ila rabbiha nazira, kepada Tuhan mereka itu nampak. Maka kalau kita nak dapat hak ni, tak dapat tidak. Yang ketiga, ibrah yang terakhir daripada Isra Mi'raj ialah sembahyang. Sebab tu kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Muniyatul Musalli, as-salatu mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin. Sembahyang tu mi'raj orang mukmin dan jalan untuk menyucikan hati bagi orang yang bertakwa pada Allah. Jadi kalau tak semaya, tak saudara ayat lah hati dia bersih, tentu dah kotor.
Nah, kata saya ni nampak je tak semaya tapi hati saya baik. Baik abahmu. Hak semaya belum tentu baik lagi. Hak tak semaya kau lagi sangat. Nah, itu. Semaya tu zikrullah. Aqimis solat li zikri. Dirikan semaya untuk ingat padaku. Itu. Jadi cara kita nak menyucikan hati kita tak ada lain dah melainkan zikrullah. Nah, kita tak boleh nak tunggu Jibril Mikail mari belah dada. Hak tu khususiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau tunggu Jibril Mikail. Mana tak semaya? Nak cuci bila hati ni? Tak apa ya, kita tunggu Jibril mari turun belah dada ambo cuci ngai Zamzam macam Nabi. Abahmu. Nah, bukan Jibril tu, malakil maut mari turun, bukan cuci hati, senjuh nyawa tubik daripada jasad, mati jawab dia. Nah, kita ni nak cuci hati tak ada cara lain. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya benar-benar berjaya orang yang menyucikan hatinya. Lagu mana nak cuci hati? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Banyak ingat Tuhan dan mendirikan semaya. Maka mendirikan semaya ni bukan buat-buat semaya. Aqimus solah, dia kata, dirikan olehmu akan sembahyang. Apa makna mendiri sembahyang? Ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri biha. Mendatangi seperti mana wajah jalan yang diperintahkan oleh Allah Taala. Adanya asah rukun qauli fi'li qalbi. Niat bagaimana niat? Niat boleh tidak, sudah lah. Pakai niat situ dan ngaji tak betul lah. Usalli fardhu isya. Allah tak jadi ya. Baik. Niat tak masuk. Tak masuk niat. Mai mana niat? An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tu tepatnya dalam hatimu, tak ada kena mari masuk daripada mana-mana. Kayak gitu. Kalau hak Arab usalli fardhu isya. Kalau hak Melayu aku semaya fardu isya. Kita ni jenis hidup kepek perasaan Arab. Apa tu hak payah tu? Nah, sebelum nak semaya usalli kesing doa situ pula. Nah, usalli sahaja ke sengaja? Buku tu kata sahaja aku semaya. Hak tu kata sengaja, sahaja. Sama ke tak sama? Sengaja dengan sahaja. You duk faham tu. Hak tu je lama nak boleh kata takbir. Cara ngaji tu salah. Ulama Syafi'i kata wa yundabun nutqu qabla takbir. Sunat berlafaz niat sebelum sedikit daripada takbir supaya menolong oleh lidah akan hati. Kalau kita Melayu, baca Melayu lah. Mana? Kita jenis waswah, nyakit waswah. Tak boleh. Mari-mari Allahu Akbar. Tak boleh. Dalam kata Allahu Akbar tu sedar. Aku semaya fardu isyak ni bukan duk berak ni. Tak boleh. Dia jadi waswah. Jadi Allah, aku duk agak pun ya Allah. Pening dah aku ni. Jadi gitu. Jadi ya sunat talafuz bin niat. Kalau orang Arab usalli fardal isya'i. Qasak ta'ruf ta'yun. Kayak gitu. Kalau dia orang hidup kepek, orang Melayu, kulit sawah mata, aku semaya fardu isya. Allahu Akbar. Kayak gitu. Bila dia kata aku semaya fardu isya ni, Allahu Akbar, terngiang-ngiang tak di telinga dia? Terngiang-ngiang tak dalam ingatan dia? Aku semaya fardu isya ni bukan duk berak. Kayak gitu. Kau duduk waswah lagi. Aku duduk berak, kau duduk semaya ni. Kau duduk baca surat khabar. Kayak gitu. Berat tu. Yang ngaji mazhab Syafi'i mana tu? Salah ngaji, salah berat. Tu baru niat. Belum takbiratul ihram. Rukun qauli. Kena dengar di telinga sendiri, bukan dengar orang lain. Gitu muak telinga orang lain. Pasal apa? Allahu Akbar. Dah, telinga sendiri ni betul sampai sekilometer ni. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Perkara yang batal. Hak tu hak sahih. Hak batin pula. Tazallulan. Takhaddu'an, takhasyu'an, tabazzulan, tadarru'an. Ada tak di takbiratul ihram, di qiyam, di rukuk, di i'tidal, di sujud. Kalau kita tak ngaji, kita tak tahu mana nak tabazzul, nak tazallul, tabaddul, takhaddu', takhasyu', tadarru'. Tak dapat tidak mesti dengan ilmu. Pasal itulah Nabi bila turun Isra Mi'raj
Subuh tak semaya. Tak semaya subuh Nabi. Pagi tu. Padahal wajib dah semaya, betul tak? Nabi tak semaya subuh lagi. Bila Nabi semaya? Zuhur ke air baru Jibril mari ajar Nabi. Macam mana nak semaya? Ulama lihat perbuatan Nabi, faham. Syarat sah sembahyang satu. Ilmun bi kaifiyatiha. Mengetahui tata cara nak semaya. Pasal kalau tak tahu, nak semaya ke mana? Nabi sendiri tak semaya subuh pagi tu pasal tak mengaji lagi dengan Jibril lagu mana nak semaya. Sebab tu kalau ulama bila waktu semaya, yang pertama bukan subuh. Az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajar. Subuh hengelah. Yang kelima. Zuhur dulu. Pasal Jibril mari ajar ke Nabi kaifiat semaya zuhur. Subuh tak ajar. Maka subuh Nabi semaya tak? Tak. Pasal tak ngaji. Kita lo ni je gehagilah serapok sama seperti orang semangat mau orang rokok orang yang tidak orang negak orang melompat asal rapok sama. Nah, apa tak lagi semai jemaah kena tahu mutabaah imam syaratnya ada berapa. Betul? Kena tahu hukum takhalluf bagi imam, hukum muafiq dan masbuk. Ni tak tahu dia muafiq ke dia masbuk. Pakai benda gitu asal mengisalah sama dengan tu imam. Jadi padahal dia tu masbuk. Nah, bukan muafiq. Tak sempat dah nak baca Fatihah. Dalam qadar bacaan Fatihah dalam qiyam imam tak cepat, tak sempat. Tu imam lam yalid walam yulad, dia baru Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Arrahmanir rahim. Allahu akbar raka. Maliki yaumiddin. Sami Allahu liman ihdinas siratal mustaqim. Pakai sudah baca Fatihah situ. Kaget? Tu imam assalamualaikum warahmatullahi, dia buat assalamualaikum warahmatullahi, selesai kata alhamdulillah 27 ganjaran. 27 apa maya tak sah tu. Kalau ustaz tegur kata tu, Pak Cik, dah tambah rakaat tu. Semaya awal tak sah. Demo tu kau nak ayat semaya awal tak sah. Malu pula ustaz dah tu ni. Ini masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan Isra Mi'raj hak kita ingat ke malam ini, pertama jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Yang kedua, semaya kita biar didasari dengan ilmu. Jangan kita buat ibadat bukan hanya semaya, semua ibadat. Tapi yang terpenting daripada semua perintah Allah ialah semaya. Beres sembahyang, mudah-mudahan beres yang lain. Kalau semaya tak beres, bagaimana yang lain nak beres? Kena semaya ni tiang. Gitu. Nah, jadi kalau kita anggap semaya ni remeh, iman akidah ni remeh, teruk kita. Karena pertama dihisap dalam alam barzah akidah. Bila dibuka mahkamah di padang mahsyar, pertama yang dihisap ialah semaya. Maka sebab tu jangan pandang remeh ngaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengaji tentang memperbetulkan sembahyang. Takut bimbang kita seperti mana kata Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Wal a'yadu billahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua tidak ditolak oleh Allah Taala amal kita, bahkan diterima dan dirahmati oleh Allah Ta'ala dengan dapat bi ghairi hisab atau hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang baik dapat ambil manfaat untuk kita semua, dan yang buruk daripada yu'til hikmata man yasha wa man yul hikmata wa man yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin